Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-93 insya-Allah. Dan kita akan bersama-sama di surah An-Nisa ayat 92 sehingga ayat 94. Hanya 3 saja, 92, 93 dan 94. Hari ini insya-Allah kita akan melihat dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 93 ini tentang hukum pembunuhan. Jadi kita telah berlalu menceritakan tentang al-qital, peperangan, sikap dengan orang munafik dan sebagainya. Sebelum daripada ini, sekarang kita masuk pula kepada apakah hukum-hukum kepada pembunuhan, iaitu boleh membunuh dan sebagainya. Jadi kita akan tengok insya-Allah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayat yang baru saya baca tadi adalah ayat yang ke-92. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita. Yang pertama sekali kita akan tengok, iaitu saya sebutkan tadi bahawa semua muka surat ini menceritakan tentang hukum pembunuhan. Boleh bunuh, bila boleh bunuh, tak boleh bunuh, kalau bunuh apa hukuman dia dan sebagainya. Jadi Allah Taala yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak harus, tidak layak, tidak sepatutnya. Maka nali mu'minin, bagi seorang mukmin itu, seorang mukmin yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaqtula mu'minan illa khata'a. Dia tak boleh membunuh, satu kejahatan, satu dosa besar dia jika sekiranya dia membunuh seorang muslim yang lain. An yaqtula mu'minan, bahawa dia membunuh seorang mukmin illa khata'a, melainkan kerana kesilapan. Jadi maknanya di sini, yang pasti sini, kalau seorang muslim membunuh seorang muslim, seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, maka automatically hukuman dia adalah tidak boleh. Melainkan Allah Taala kata khata'a. Khata'a ni maknanya dia tidak ingin bunuh, maknanya bukan dengan kosak. Jadi ulama-ulama sebut sini adalah ada dua bentuk yang dikatakan sebagai khata'a. Yang pertama ialah khata'a memang salah, iaitu dia nak bunuh benda lain, dia nak bunuh binatang ke, dia nak tembak benda lain ke, dia nak apa-apalah kan benda lain, tiba-tiba terkena situ, maknanya tak ada langsung, tak ada niat. Yang pertama. Yang keduanya ialah dia dipanggil syibhul khata'. Syibhul khata' ni membunuh secara seperti sengaja, seperti silap, minta maaf. Iaitu apa? Dia membuat satu perkara kepada seseorang tu, memang dia bertujuan untuk membuat, tetapi perkara tersebut biasanya tidak membunuh. Itu jadi syibhul khata' dipanggil. Seperti contoh, seorang ambil kapur, cikgu kan, guru dia baling pada budak, kena budak tu, tiba-tiba mati budak tu. Takkanlah kapur mati, ataupun dia ambil getah satu lastik kan, getah yang kecil tu kan, lastik, tiba-tiba kena kepala budak tu, mati budak tu. Tak logik kan kalau ikut biasanya. Jadi itu nama dia ialah membunuh secara tidak sengaja, bukan membunuh. Jadi ada dua sekarang, ada tiga sekarang: membunuh dengan sengaja, membunuh seperti sengaja, membunuh tidak sengaja, ataupun mana-manalah kita letakkan nama tu. Tapi yang satu adalah seperti. Jadi Allah SWT sebut sini dari segi hukum asalnya tak boleh. Ayat ini dikatakan turun kepada Huzaifah binti Al-Yaman. Huzaifah ni seorang sahabat Nabi. Dalam peperangan Uhud, diceritakan bahawa ayah dia telah dibunuh secara silap oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain fikir dia ni kufur.
dia ni tidak beriman. Ayah dia, bukan dia kan, bukan Huzaifah, tapi ayah dia. Akhirnya dia kata, innahu abi. Dia dah bertempik dah, dia kata tu ayah aku. Tapi oleh kerana orang tak dengar, lalu orang bunuh dia, ayah dia. Jadi Allah SWT sebutlah, maka turunlah ayat ini. Dia kata ini sebab turun ayat ini. Jadi wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tak harus bagi seorang mukmin dia membunuh seorang mukmin yang lain melainkan kerana silap. Wa man qatala mu'minan khata'an. Jadi apa hukum dia? Kalau seorang tu membunuh seorang mukmin yang lain secara salah, maka hukuman dia ialah fatahriru raqabatin mu'minatin. Yang pertama, hukuman dia ialah dia mestilah membebaskan raqabah mukminah, seorang hamba mukmin. Itu hukuman dia. Kemudian apa lagi yang dia kena? Dia kena lagi ialah wadiyatun musallamatun ila ahli. Dan kemudian dia hendaklah membayar diat, dipanggil diat blood money. Iaitu berapakah diat ini? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan jumlah yang patut dibayar, yang mesti dibayar adalah 100 ekor unta atau nilainya. Tapi ulama-ulama detailkan perkara ni kan, iaitu jika sekiranya seseorang itu bukannya tempat yang mereka bukan memelihara unta, maka hukumannya ialah 200 ekor lembu. Kalau bukan juga lembu, ada kambing, jadi dikata 1000 ekor kambing. Itu turutan dia kan. Kemudian jadi harta itu mestilah musallamah. Musallamah tu makna diserahkan dalam masa berapa lama? Ada yang kata 3 tahun, macam-macam lah. Ini pendapat ulama kan, dalam berapa lama kan, takkanlah nak bayar sekaligus kan. Kalau tak ada duit macam mana? Sekarang ni setengah ulama kata di zaman Sayyidina Umar dia menggunakan duit dinar, iaitu 1000 dinar. 1000 dinar ni berapa ya? Kena bayar, maknanya denda blood money ni, diat ni. Dia kata 1000 dinar ni kalau ikut sekarang lah, nilai sekarang kan, harga di Malaysia ialah lebih kurang sebab emas dia harga emas iaitu RM1000. Jadi maknanya 1 dinar tu RM1000. Jadi kalau 1000 dinar artinya dia kena bayar lebih kurang 1 juta. Itu hukuman dipanggil sebagai diat money itu kan. Jadi kalau ikut harga di Brunei, harga dia ialah lebih kurang 300 lah, lebih kurang kan, 300 hingga 350, iaitu untuk 1 dinar, $300. Jadi $350 kali lebih kurang lah, maknanya kali dengan 1000. Jadi kira dalam 350 ke 300, maknanya 350,000 harga diat ni. Jadi tu hukuman yang kedua. Yang pertama membebaskan, yang kedua mestilah membayar diat yang diserahkan kepada ahlihi. Ahlihi itu ialah maknanya waris kepada yang dibunuh tu. Kemudian illa an yasaddaku, melainkan Allah Taala kata dia tu ahli tadi tu, waris tadi tu nak memaafkan. So terpulang pada dia kan. Maknanya kalau dia nak memaafkan, sebab ini bukanlah termasuk dalam hudud, dia termasuk dalam qisas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata illa an yasaddaku fa in kana, ni itu hukuman yang pertama kalau orang tu adalah orang yang beriman dan family dia pun beriman. Ni hukuman yang kedua. Allah Ta'ala kata fa in kana min qaumin aduwwin lakum. Sekarang ni orang yang dibunuh tu pula ni, family dia tu adalah family yang bukan Islam, maknanya dan itu musuh kamu. Maknanya dia ni mukmin, dia Islam, tapi family dia tu adalah, semua family tu, waris-waris tu semua adalah orang kafir harbi, kafir yang memang memerangi Islam. Jadi dalam kes tu macam mana? Adakah kita nak bayar diat juga kepada family dia? Takkan nak bayar diat kan. Sebab apa? Harta orang-orang yang memusuhi Islam tu pun tak boleh, mana boleh kita serahkan kepada dia. Jadi Allah SWT sebut sini fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun, dan yang dibunuh tu adalah mukmin, maka fatahriru raqabatin mu'minah, maka cukuplah sini ialah dia kata dengan membebaskan seorang hamba yang beriman saja sebagai ganti dia. Jadi tak dibayar diat tadi tu. Wa in kana min qaumin, tu yang kedua. Yang ketiga pula wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Kalau yang ketiga pula macam mana? Yang ketiga ni ialah apabila seseorang tu dia ni adalah daripada kaum, dia tak sebut ni Islam ataupun tak Islam yang pembunuh tu kan, yang dibunuh tadi kan. Kalau yang dibunuh tu dia ni tak kira Islam ke tak Islam, tapi dia ni siapa? Dia ni daripada kaum, iaitu daripada kelompok orang-orang yang mempunyai ikatan hubungan perjanjian dengan orang beriman. Mitsaq Allah Taala sebut sini kan. Jadi Allah Taala kata wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, dan sekiranya dia tu yang dibunuh itu
Jadi sini cantik kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan. Kalau yang atas tadi tu wahwa mukmin, orang yang dibunuh tadi orang mukmin. Sekarang ni orang tu tak kira mukmin ke tak mukmin ke, tapi dia daripada kategori family orang-orang yang ada perjanjian dengan orang-orang Islam. Perjanjian di sini mungkin ahli zimmah ke, mungkin apa-apalah kan, adalah kan didetailkan oleh para ulama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini bagaimana kan seorang ahli zimmah, seorang yang tinggal dalam negara Islam, walaupun dia itu kafir, walaupun dia itu tak Islam, kalau dibunuh oleh orang Islam, maka tetap juga hukuman ini dikenakan. Hukuman ni tak adalah, bukan terlepas macam tu kan, tak boleh. Jadi Allah SWT kata, min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, di antara kamu dan di antara mereka tu, kaum dia tu ada perjanjian. Jadi perjanjian tu, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, Allah Taala kata fadiyatum musallamatun ila ahli, maka apa yang dikenakan ialah diat. Maknanya diat tu tak juga kena bayar, dan kemudian wa tahriru raqabatin mu'minah, dan kena membebaskan seorang hamba sebagai kifarah kepada kerana perbuatan dia tu. Jadi maknanya sekarang apa, kena bayar diat dan kena membebaskan seorang hamba. Diat tu akan dibayar kepada family tadi yang tidak Islam, tapi dia punya perjanjian dengan kita kan. Jadi kesimpulan kepada kita sekarang ni ialah, cuma ulama-ulama berbeza pendapat lah, nak katakan kan, berapakah diat yang patut dibayar kepada keluarga tadi tu. Kenapa? Kerana dia tak Islam, dan mereka ni juga tidak Islam, tapi cuma mereka ni tak memusuhi Islam. Jadi ada diat yang patut dibayar. Jadi itu berbeza pendapat ulama lah. Ada yang kata ialah 1/3 daripada diat biasa dan sebagainya. Jadi pendetailan tu kita tak sebutkan lah di sini kan. Itu ada banyak perbezaan pendapat ulama, dan insya-Allah kan boleh kita detailkan, boleh sahabat-sahabat semua tengok insya-Allah dalam buku-buku fiqh lah kalau nak maklum. Tapi cuma nak sebut sini ialah maknanya kita tengok sini kan, bahawa yang pertama, tak boleh bunuh. Tak dibenarkan bunuh siapa-siapa, bukan. Yang kedua, kalaulah yang dibunuh itu orang mukmin, seorang Islam, bunuh orang yang Islam juga, cuma family dia tu adalah memusuhi Islam, maka yang wajib adalah tahrir raqabah, iaitu membebaskan seorang hamba saja. Tapi jika sekiranya orang yang dibunuh tu tak kira Islam ataupun tak Islam, tapi daripada family yang mana dia ni ada hubungan dengan orang Islam, iaitu hubungan dari segi perjanjian, maka pada kita tu juga kena wajib bayar diat, dan juga wajiblah untuk membebaskan seorang hamba sebagai kifarat. Jadi Allah SWT sebut sini wa tahriru raqabatin mu'minah, kemudian faman lam yajid. Sekarang ni kalau tak mampu macam mana? Kalau tak mampu ni banyak kan, tak mampu membebaskan hamba sebab apa? Hamba tak ada, ataupun tak mampu orang tadi tu nak bayar kan, family nak bayar tak ada duit kan. Jadi kalau family nak bayar diat tadi tu tak ada duit, macam mana? Jadi dia detail sikit, ulama sebut sini kan, berdasarkan kepada ayat ni, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Jadi hukuman ini kita tengok kan, iaitu kalau ni cerita kalau tak ada duit tu, tak ada duit nak bayar diat 100 ekor unta ataupun 1 juta tadi kan, 1 juta nak bayar ni kan, ada duit tak ada duit. Jadi kalau tak ada duit, maka ulama kata, maka Baitul Mal mesti menanggung kos ni. Baitul Mal mesti membayar untuk pihak dia. Masya Allah kan, hebat dalam Islam. Kemudian yang keduanya ialah kalau Baitul Mal pun tak ada juga, tak ada duit juga, macam mana? Maka pergi kepada pembunuh tadi sendiri kena bayar kalau dia ada harta. Kalau dia tak ada harta juga, macam mana? Jadi adalah pendidikan ulama lagi kan. Itu memang dahsyat kan. Sekarang ni pula kalau hamba pula tak ada. Jadi kalau hamba tak ada, macam mana? Nak cari hamba, maknanya nak beli hamba tak ada duit ke, ataupun hamba memang tak ada, macam seperti zaman sekarang kan. Maka adakah? Macam mana? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, faman lam yajid, kalaulah hamba tidak ada, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka hendaklah orang tu sebagai kifarat dia hendaklah berpuasa selama 2 bulan. Mutatabi'ain ni berturut-turut. Cuma setengah ulama kata, kalaulah ada keuzuran boleh berbuka, maka dia tak akan putuskan 2 bulan tu. Dari 2 sini kita tengokkan, satu kifarah orang yang melakukan persetubuhan di siang hari pada bulan Ramadan, maka hukuman dia ialah juga mesti puasa 2 bulan berturut-turut ni. Tapi yang tu tak ada excuse tu kan, kalau dia uzur tak uzur. Tapi di sini seorang yang bunuh ini, kalau hamba tak ada, maka dia mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Tetapi setengah ulama kata dimaafkan berbuka tengah tu
tengah-tengah tu kan ada selang jika sekiranya dia berbuka tu dengan uzur. Jadi itu adalah pembincangan ulama dengan detail lah kan, apa maksudnya. Semua tu Allah Subhanahu Wa Taala kata taubatan minallah. Semua itu adalah sebagai tanda dia ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu, sangat-sangat tahu, alim, sangat tahu, dan juga hakim, iaitu Allah Taala mempunyai hikmah dalam segala ketetapan-ketetapan dia yang sepatutnya orang-orang yang beriman ikuti, insya-Allah kan. Jadi itu lebih kurang insya-Allah kan, kita panjang-panjang cerita kan, itu ayat baru habis ayat 92. Jadi iaitu pembahagian hukuman di atas kesalahan membunuh secara salah ataupun syibhul khata' dipanggil, iaitu secara seperti khata', seperti salah juga. Jadi kemudian seterusnya insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Tadi tu khata'an. Khata'an tu mukhti' maknanya. Dia tu membunuh secara tidak sengaja. Sekarang ni kita pergi pula kepada membunuh secara sengaja. Membunuh sengaja ini adalah satu kesalahan yang besar yang tak patutnya berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, iaitu Allah Taala kata apa? Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, secara sengaja. Maknanya dengan kosat dia, memang dia nak bunuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Mana Allah Taala sebutkan di akhirat ni satu benda yang sangat besar, maknanya yang tak patut berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini fajazauhu jahannam, kemudian khalidan fiha. Khalidan, tengok kekal lagi tu kan. Cuma beza sikit di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut abada. Di dalam kalau orang kafir Allah Taala sebut abada. Khalidan abada, khalidina fiha abada dan sebagainya kan, betul-betul macam tu kan. Tapi untuk orang yang beriman ini, sebab dia ni beriman, jadi dia ni tidaklah kekal selama-lamanya dalam neraka kan. Tapi Allah Taala kata balasan ialah dahsyat, fajazauhu jahannam khalidan fiha, kemudian wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu azaban azima. Banyak tu kan, banyak tengok berturutan-turutan tu kan. Yang pertama ni sekali Jahannam, yang kedua ni Allah Taala murka pada dia, ghadiba maghdubi alaihim, maghdub maknanya Allah Taala murka pada dia, marah pada dia, wa la'anahu, dan kemudian Allah Taala laknat lagi dia. Laknat tu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian wa'addahu azaban azima, Allah Taala sediakan untuknya azaban alima, iaitu neraka, azaban azima iaitu an-nar. Jadi maknanya tengok berturutan. Dahlah sebut tadi neraka, kemudian tu murka, lepas tu laknat, lepas tu masuk neraka lagi, abada lagi. Jadi maknanya sini kan, kita membunuh orang lain adalah satu benda yang sangat besar dosa dia kan, termasuk dalam dosa-dosa yang besar jika sekiranya Allah Ta'ala kata muta'ammidan. Jadi oleh kerana itulah maka jaga-jagalah kita insya-Allah kan, menjauhi daripada dosa-dosa besar ni kan jadi kenapa orang bunuh orang semua tu kerana perasaan emosi kan, nak marah dan sebagainya kan. Maka kita insya-Allah kan, Allah Ta'ala ajar kita supaya kita ni boleh kontrol emosi kita insya-Allah. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Taala sebut kan. Jadi cuma timbul persoalan ni, kalau orang tu membunuh dengan sengaja, adakah dia dikenakan juga kifarah yang tadi tu? Kifarah kena memberikan hamba. Memang of course kan. Cuma kenapa Allah Ta'ala tak sebut sini? Kerana disebutkan di tempat-tempat yang lain. Dan soal Baqarah dah ada sebut tentang pembunuhan dan sebagainya kan, hukum-hukum pembunuhan ni kan. Jadi maknanya walaupun tak sebut di sini, Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan makna Allah Ta'ala ni marah sangat ni. Tak sepatutnya berlaku. Tapi hukumannya adalah disebutkan di sana kan, iaitu tahrir raqabah, dan kemudian tu kena qisas dan sebagainya kan. Itu memang ada di tempat-tempat lain kan. Cuma di sini kita katakan dia tak disebutkan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak gambarkan kemarahan Allah Ta'ala dan tak sepatutnya berlaku apabila seorang tu beriman dia boleh bunuh orang lain. Tak mungkin, tak sepatutnya. Seterusnya ayat yang ke-94 kita sampai kepada ayat yang ke-94, ayat terakhir. Agak panjang sikit kan, lebih kurang ada 6 baris. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillah. Sekarang ini ayat yang ke-94 ini, minta maaf, 94 ini ada peristiwa dia. Peristiwa dia macam ni kan, iaitu ada sekumpulan sahabat ini, mereka ni telah pergilah kan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni dihantar oleh Nabi SAW. Nabi tak keluar, tapi Nabi hantar sariyah kan. Nabi hantar ke sana, Nabi hantar sekumpulan ke sini, sekumpulan ke sana. Kerja mereka berdakwah.
berjumpa dengan orang di padang pasir kan, berjumpa dengan orang badui dan sebagainya kan. Kerja mereka berdakwah, kemudian mengajak kepada Islam dan begitulah seterusnya. Cuma kalaulah mereka ni dihalang, mereka dibunuh, mereka ni kan, maka terpaksalah mereka ni membela diri dan berlakulah peperangan biasanya kan. Jadi biasanya mereka akan pergi, sekali tu mereka berjumpa dengan seorang lelaki yang sedang membeli kambing, bawa kambing dia di padang pasir. Jadi tiba-tiba orang itu, orang yang menggembala kambing tu bila mereka sampai, sahabat-sahabat ni sampai, orang tu beri salam. Dia bawa kambing dia banyak, kan dia beri salam pada sahabat tu, Assalamualaikum. Jadi tapi sahabat ni tengok kambing ni kan, jadi macam dah bercampur aduk dunia sekarang ni kan. Apa mereka sahabat-sahabat ni kata kepada pengembala kambing ni? Dia kata ni tipu ni, taqiyatan dia kata. Dia ni bukan nak beri salam, bukan Islam sangat ni kan. Tapi dia ni taqiyah je ni. Ni nak melindung diri ni, nak jaga takut kita bunuh dia je kan. Jadi apa yang mereka buat? Mereka bunuh lelaki tu. Bila mereka bunuh lelaki tu, kemudian mereka ambil kambing tu bawa balik ke Madinah. Banyak lah kan. Jadi Nabi lalu turunlah ayat ni. Sedang kenapa? Sebab apa? Mereka tak cek dulu, betul ke lelaki ni mengucap dua kalimah syahadah dan beri salam tu. Ada yang kata mengucap dua kalimah syahadah, ada yang kata memberi salam. Itu semua tu adalah hakikat memang ikhlas tak ikhlas. Jadi mereka tak cek dulu kan. Jadi mereka terus bunuh lelaki ni. Mereka kata, tuduh bahawa lelaki ni adalah ni. Jadi sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat ni, ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillah. Kalau kamu ini bermusafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iza darabtum ni asalnya pukul tapi pukul di jalan Allah tu sebab bila berjalan tu dia gunakan istilah ni kerana mereka ni macam seperti pukul bumi kan, berjalan atas bumi kan, macam pukul bumi, pukul macam tu kan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata sikit sini kan, wahai orang yang beriman, kalau kamu bermusafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah fatabayyanu. Tabayyanu ni ada setengah bacaan kiraan ni fatasabbatu. Tasabbatu ni makna kena cek betul-betul. Bayyanu, tabayyun panggil. Tabayyun makna cek betul-betul. Cek betul-betul sebelum membuat tindakan apa-apa kan. Ini pergi bunuh orang tak cek dulu kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala marah sini, fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kamu katakan liman alqa, jangan kamu katakan wala taqulu, jangan kamu katakan liman alqa ilaikumus salam, kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepada kamu. Kan orang tadi dia ucapkan salam, jadi Allah Ta'ala sebut direct kan, mereka pun faham lah kan, ini memang kena untuk mereka ni kan. Sebab apa? Memang orang tadi ucapkan salam, Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku kan. Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi SAW melalui Quran ni, supaya kita ni pada hari ini dapat ambil panduan, ambil pengajaran kan. Jadi jangan, Allah Ta'ala kata, jangan kamu berkata kepada orang-orang yang alqa ilaikumus salam, orang yang mengucapkan salam kepada kamu, lasta mu'mina, kamu tak beriman. Sedap je kan. Maknanya tak boleh macam tu. Kamu kena cek dulu, tabayyanu dulu, tasabbatu dulu. Tasabbut dengan tabayyun tu sama maknanya kan. Iaitu jelaskan, cek betul-betul dulu. Tak boleh kata lasta mu'mina. Tabtaguna aradal hayatid dunya. Allah Ta'ala terus kata, ni kamu ni ada perasaan nak kan, tabtaguna, kamu nak kan, nak apa, tatlubuna aradal hayah. Aradal hayah maknanya harta dunia lah kan. Kamu tengok kambing banyak tadi kan, kalau orang miskin, orang tak ada apa-apa mungkin lain pula. Ni maknanya ada ni perasaan dalam hati kamu ni. Jadi Allah Ta'ala sebut tu bongkar kan, kamu ni ada perasaan. Jadi kita nampak kan sikit, walaupun sikit mungkin perasaan tu kadang-kadang dia mempengaruhi perbuatan kita. Jadi jaga-jaga kan, walaupun sikit. Jadi Allah Ta'ala tahu kan. Jadi Allah Ta'ala kata tabtaguna aradal hayatad dunia, kamu ni buat perkara macam tu kerana kamu ni nak kepada dunia. Sedangkan Allah Ta'ala kata fa indallahi maghanimu katsirah, sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala ni ada maghanim, harta-harta yang tak perlu bunuh orang. Kamu nak ni, jangan sampai kamu ni boleh bunuh orang hanya semata-mata ada kamu buat macam tu kan, kerana keinginan. Jadi sebab itulah kan, kita lah kan pada hari ni kan macam-macam kan kadang-kadang tu kan, kita buat satu benda kan, kita contoh kata kan, kita tuduh orang, tak tuduh orang, kena sebagainya tak. Kita tuduh orang ni kenapa? Kadang-kadang tu kan ada sebab-sebab dalam hati kita yang tak betul sikit kan. Jadi sebab apa? Kadang-kadang bukan sebab ikhlas sangat kan, tapi ada benda lain bercampur. Tapi kita gunakan keikhlasan tu, kata kan, saya ikhlas, saya nak nasihat je kan, tapi sebenarnya ada benda lain.
saya benci kepada dia tu kan, maka sebab tu saya ni pun kata macam ni dan sebagainya. Jadi saya buat tindakan ni, saya sokong ni tak sokong ni kan, ada perasaan tu kan. Jadi tak boleh, jaga betul-betul benda ni kan. Kalau benda tu tak jelas, kena jelaskan dulu, kena jelaskan. Banyak sekarang kan, sebab kita ni kan banyak benda yang tak jelas kan, sehingga kita ni membuat tuduhan itu dan ini. Daripada mana kita? Hanya dapat daripada media sosial kan, daripada TikTok, daripada YouTube, daripada Facebook, daripada IG. Kita dapat benda-benda semua, kita pun buat satu assumption, kita pun buat satu macam ni dia ni, dia macam ni. Kita benci seseorang, kita suka pada seseorang hanya kerana benda-benda yang macam ni. Jadi Allah SWT sebut ni, ini sama lah kan, lebih kurang kan. Jadi orang Islam dulu dia ni sanggup bunuh kan. Jadi Allah Ta'ala kata fatabayyanu. Jadi Allah Ta'ala ni kan ingatkan, kalaulah kerana dunia, maka fa indallahi maghanimu katsirah. Allah Ta'ala tu banyak kan, banyak ya, kalau awak nak sangat kan, kalau awak nak sangat. Kazalika kuntum min qablu. Jadi Allah Ta'ala kata kazalika kuntum min qablu, dulu kamu macam tu juga. Apa yang kamu ni macam tu juga. Ulama tafsir kata, kamu dulu pun masa masuk Islam dulu kuat tak iman kamu? Kamu kadang-kadang bukan kerana sebab ni dan ini dan itu kan, mungkin kerana sebab kamu ni ikut orang, ikut kawan, kamu buat dulu kan, ingat dulu. Jadi Allah Ta'ala kata kazalika kuntum min qablu, kamu dulu macam tu juga, maka oleh kerana tu maka sekarang ni kamu dah kuat iman, tak ada masalah lah kan. Tapi ingat tak dulu kamu ni, famannallahu alaikum, kamu dulu, lalu apa yang berlaku? Allah Ta'ala telah beri anugerahkan kepada kamu. Kamu lemah iman dulu, kemudian Allah Ta'ala beri kekuatan iman. Kamu dulu tak kuat Islam, kemudian Allah Ta'ala beri kekuatan Islam kepada kamu. Jadi itu adalah murba. Kena ingat, mannallahu alaikum kan, itu adalah kurniaan. Manna tu minnah tu kurniaan, anugerah Allah kepada kamu. Jadi oleh kerana itulah kata fatabayyanu. Sekali lagi kan Allah Ta'ala ulang sekali, fatabayyanu. Oleh kerana itu jaga-jaga kan, janganlah kamu jumpa orang yang kata beri salam kepada kamu pun terus kata bahawa dia ni berpuluh-puluh dan sebagainya. Jangan, fatabayyanu. Hendaklah kamu tabayyanu. Sekali lagi, innallaha kana bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Khabir maknanya maha tahu apa yang ada di dalam. Yang kamu tak nampak pun Allah Ta'ala tahu kan. Kamu nak dunia ke, kamu sebab ni ke, Allah Ta'ala tahu. Jaga oleh kerana itulah, jaga-jaga kita ni sebagai orang-orang yang beriman, dan juga tabayyanu dalam semua benda yang kita nak buat, tindakan kita, sikap kita, sokongan kita, tak sokong kita dan sebagainya. Tabayyanu, jadilah orang-orang yang bertabayyun, insya-Allah, bertasabbut, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kefahaman kepada agama, insya-Allah. Dan dengan Quran yang kita baca pada hari ini, muka surat 93, insya-Allah kita jumpa lagi di muka surat 94 dalam sesi akan datang, insya-Allah kan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk like sesi kita ni, insya-Allah untuk saya bawakan, untuk sharekan kepada kawan-kawan semua dalam mana-mana grup, insya-Allah. Saya bawakan link kita ni, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT akan kurniakan pahala kepada kita dengan hasil daripada ni. Semua percuma, insya-Allah kan. Dan jangan lupa kan, sesiapa yang nak insya-Allah share sumbangan, insya-Allah boleh share kepada grup Pertubuhan Muslim Proaktif, yang saya ucapkan terima kasih kerana berusaha untuk menyebarkan video kita, insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.